Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, kehendaknya, izinnya dapat kita bertemu kembali dalam majlis ilmu yang mulia ini yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam taman dari taman-taman syurga. Walaupun kita saling tidak melihat antara satu sama lain, tetapi ini merupakan satu makanan buat rohani kita. Umat Islam pada hari ini janganlah tertipu dengan dunia. Kita sering mengambil berat tentang makanan fizikal kita, makanan jasmani kita, tetapi kita terlupa kepada makanan rohani. Disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, membahaskan tentang hati. Hati itu menjadi mati berdasarkan kepada apa yang diistiqra'nya daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya tidak kita datang ke majlis ilmu dalam satu-satu tempoh. Kita sering kali mencari kebahagiaan. Rupanya kebahagiaan yang paling baik itu kebahagiaan yang bersumberkan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, iaitu dengan datang kita ke dalam majlis ilmu. Dalam sebuah hadis yang jelas sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa ghashiyatuhumus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, tidaklah berhimpun sesuatu golongan dalam majlis ilmu membicarakan tentang ayat-ayat Allah melainkan akan turun ke atas mereka rahmat daripada Allah, diseliputi mereka itu dengan kebahagiaan, dan disebut-sebut nama-nama mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia di langit, itu para malaikat. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita sudah pun membincangkan tentang bagaimana azab Allah turun kepada umat Nabi Nuh lantaran keingkaran mereka. Dan kita sedang membincangkan dalam kuliah yang lepas bahasan perbincangan tentang ayat ke-14, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir wa laqad taraknaha ayatan fahal min mudakkir fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Maksudnya, yang melayar laju dengan pemeliharaan dan pengawasan kami lakukan demikian, iaitu menimpakan taufan sebagai balasan bagi orang yang ingkar. Dan kami sesungguhnya telah jadikan bahtera itu sebagai satu tanda yang menjadi pengajaran. Maka adakah orang yang mahu beringat dan juga insaf? Oleh itu, perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran tersebut daripadanya? Ayat ke-14 merupakan satu ayat yang hebat. Allah Subhanahu wa taala menjamin perutusan Nabi ini, keselamatan mereka menerusi kapal yang dibina, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada itu. Mengikut jumhur ulama mufassirin, antaranya Al-Imam Ibn Katsir, ketika membahaskan ayat ini mengatakan yang dimaksudkan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks itu melibatkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala bi a'yunina, maksudnya iaitulah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang dimaksudkan di situ iaitulah hifzihi. Allah Subhanahu wa taala menjaga, Allah Subhanahu wa taala melihara daripada sebarang keburukan berlaku kepada kapal tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh kemudian bersama dengan umatnya, golongan yang beriman itu selamat daripada banjir yang besar tersebut. Dan perkara ini disebut sehingga kapal ini
kapal ini berlabuh di atas bukit Judi yang akan kita bincangkan dalam surah yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila kita melihat apa yang dikemukakan dalam hadis himpunan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, kita lihat satu perkara yang berkaitan dengan bincangan kita dalam ayat yang sedang dibincangkan ini, ayat ke-14. Bahawa Nabi SAW melaporkan, qala Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah Ta'ala qal, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi, wa ma taqarraba ilayhi 'abdi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. Kita lihat dalam hadis yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab ke-47 bahawa Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, sungguhnya Allah SWT telah berfirman dalam hadis Qudsi, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan beritahu kepadanya bahawa akan kuperangi dia, iaitu kumusuhi. Tidaklah seorang hamba mendekatiku dengan satu yang amat kucintai, lebih daripada apabila dia melakukan satu kewajipan yang telah kuwajibkan ke atasnya. Tidaklah seseorang hambaku mendekati aku dengan melakukan perkara-perkara sunat sehingga akhirnya aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka akulah telinga yang dengannya ia pakai untuk mendengar, akulah matanya yang dengannya ia melihat, akulah tangannya yang dengannya dia mengambil, dan akulah pula kakinya yang mana dengan dia ia bergerak. Dengan kaki tersebut ia bergerak. Jikalau ia minta satu kepadaku, pasti ku berikan. Dan jikalau dia mohon perlindungan kepadaku, pasti ku lindungi. Para pendengar dalam hati dan dikasihi Allah sekalian, hadis ini memperjelaskan ayat ke-14 yang sedang kita bahaskan, yang sedang kita bincangkan. Ayat yang merupakan ayat mutasyabihat. Mauqif kita, pendirian kita bila membaca ayat-ayat yang kita tidak fahami, kita mengatakan apa yang diajar dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat ke-8 surah Ali Imran, Allah SWT mengajar kita untuk mengatakan, wahai Tuhanku, janganlah engkau bolak-balikkan hatiku, janganlah engkau menjadikan dia berubah daripada landasannya selepas engkau beri hidayah kepadanya. Artinya ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Berkata Dr. Nurdin Attar dalam buku beliau, Nurdin Attar, bahawa ayat-ayat mutasyabihat berlaku dalam Al-Quran. Dalam hadis pun ada hadis-hadis mutasyabihat. Dan perkara ini juga disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau, Kaifa nata'amalu ma'as sunnah. Melihat kepada hadis ini, kita dapat pengajaran yang paling penting, iaitulah Allah Subhanahu wa taala bila sayang kepada seseorang hambanya, kata Dr. Mustafa Bura dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin, namanya Nuzhatul Muttaqin. Dikatakan bahawa anna Allah yantaqim mimman yu'adi lahu waliyan wa anna mahabbatallah tahsul bi ada'il fara'id wa tatadha'afu bi ada'in nawafil. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hamba yang melakukan ibadah fardu tidak ditinggalkan, dan bertambah lagi kasih sayang Allah kepada hamba tersebut bila dia melakukan ibadah-ibadah sunat. Kita masuk dalam bulan-bulan pilihan, banyaklah ibadah sunat. Apa ibadah sunat? Contohnya sembahyang sunat duha ada, qabliyah, ba'diyah, satu fardu ada, sembahyang tahajud ada, sembahyang witir ada. Kemudian di samping itu membaca Al-Quran merupakan satu ibadah sunat. Kita bersedekah merupakan satu ibadah sunat. Banyak perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian dijelaskan oleh Dr. Mustafa Bura dalam buku beliau yang bertajuk Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Salihin ini, wa ma'na kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, dikatakan kuntu hafizan li sam'ihi wa jawarihihi min an yasta'milaha fi ghairi ta'atillah, aw anna dhalika kinayatun an nasrillah li 'abdihi alladhi yuhibbuhu wa ta'yiduhu lahu, fa ka'annahu ta'ala nazala nafsahu manzilata jawarihihi allati ya'dilu biha wa yasta'inu biha.
ولا يجوز أن يراد ما قاله أصحاب الحلول والاتحاد قبحهم الله من أن الله اتحد مع من يحبه وامتزج به أو دخل في أعضائه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Maksudnya, kata Dr. Mustafa Bura bersama dengan yang mensyarahkan hadis Riyadhus Salihin ini, maksud Allah SWT menjadi telinga yang dengannya dia mendengar, mata yang dengannya dia melihat, tangan yang dengannya dia menjamah, kaki yang dengannya dia bergerak. Bukan maksudnya seperti yang disebut oleh ashabul hulul, orang-orang yang sesat, mengatakan bahawa Allah bersatu dengan makhluknya, dengan manusia. Haram perkara ni. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maksudnya Allah melakukan perkara yang sedemikian. Maksud yang sebenarnya, kata Dr. Mustafa Bura, iaitulah Allah Subhanahu wa taala mengawal pendengarannya, maka pendengaran tersebut akan sentiasa terurus. Pendengarannya sentiasa mendengar perkara-perkara baik. Bila orang mengatakan perkara-perkara yang buruk, mengumpat sebagainya, mungkin dia tidak dengar. Allah SWT jadikan interest dia bergerak pergi ke tempat lain. Penumpuan dia pergi ke tempat lain. Fokus dia tidak laku pada perkara-perkara yang melalaikan. Pandangannya, walaupun orang melihat saban hari, saban waktu maksiat yang berleluasa, tetapi Allah pelihara mata dia. Dia tidak tergamak untuk melihat perkara-perkara maksiat. Dia tahu bila melakukan maksiat, disebut dalam hadis, an-nazratu sahmun min sihami iblis. Man tarakaha makhafatallah awrathahu Allahu imanan yajid fi qalbihi halawatahu. Bahawa pandangan merupakan panah daripada panah iblis. Siapa yang meninggalkan melihat benda yang haram, Allah Subhanahu wa taala akan beri kepadanya kemanisan dalam beribadah kepadanya. Walaupun hadis ini dari sudut penilaiannya hadis yang lemah, tetapi maknanya sahih, maknanya baik berdasarkan kepada ayat ke-31 surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang beriman, wahai Muhammad, kepada umatmu, tundukkanlah pandangan daripada melihat perkara yang haram dan jagalah kemaluan kamu. Kenapa disebut oleh Al-Imam Asyuti dalam kitabnya Durrul Mansur, indahnya ayat Allah, satu implikasi daripada satu yang lain. Artinya mafhum mukhalafah kepada ayat ini, bila kita melihat benda-benda yang haram, merangsang untuk melakukan perkara yang berkaitan dengan seksual. Bila Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jaga pandangan, kita akan dapat kawal nafsu seksual kita. Bila kita tidak mengawalnya, kita terdedah untuk melakukan macam-macam perkara yang diharamkan olehnya. Iyadzan billah, na'udzubillahi min dzalik. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jelas kepada kita hadis yang disusun dalam bab ke-40 47 ini, bab alamat hubbillahi ta'ala lil 'abdi wal hathi ala takhalluq bihi was-sa'i fi tahsilihi. Bab pada menceritakan tanda-tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya dan galakan untuk berakhlak dengan perkara-perkara tersebut dan berusaha untuk menghasilkannya dalam diri. Hadis yang disusun, hadis yang kedua dari senarai tersebut cukup indah untuk menjadi renungan kita bersama-sama menghuraikan ayat Allah. Maksudnya di sini ayat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang rapatnya hubungan Allah dengan hamba-Nya Nabi Nuh, natijah daripada ketaatan kepadanya yang tidak berbelah bahagi. Allah jaga Nabi Nuh dan Allah juga akan jaga wali-walinya yang lain. Kita semua merupakan wali Allah, sama ada wali besar atau wali kecil. Kadang-kadang satu kesilapan juga bila orang mendekati ilmu tasawuf untuk mencapai martabat yang tinggi dengan tujuan niat daripada awal nak dikurniakan karamah-karamah. Ini salah sebenarnya. Sebenarnya setiap kita ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya? Kita lihat kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam buku beliau bertajuk Zadil Ma'ad Bihadi Khairil Ibad. Diceritakan kita tidur pada waktu malam, ada tak lipas masuk dalam telinga? Ada tak binatang bisa gigit kita? Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, hebat Allah SWT, sayang kepada kita. Padahal kita tidur. Kadang-kadang ada orang tidur, bom meletup pun dia tak bangun, bom jatuh pun dia tak sedar, sedar-sedar dah jadi almarhum. Nak ceritakan kepada kita semua bahawa tidur itu satu nikmat dan kita tidak diganggu oleh sesiapa pun. Ini merupakan rahmat Allah kepada kita, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Disebut oleh Dr. Abdullah Ain Al-Qarni dalam buku beliau La Tahzan. Membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil kita bila kita mengetahui hebatnya peliharaan Allah kepada kita semua. Artinya bila kita membincangkan ayat ke-14 ini, dia merupakan satu ayat yang sedah pun menyebabkan kebanyakan golongan salah berpecah belah mentafsirkannya. Di antara yang mentakwil, yang menyesatkan, kemudian mentaktilkan untuk mengatakan ayat ini tidak ada fungsi pun ada juga. Sebenarnya kita mengikuti manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah untuk kita mengatakan semua ini yaliqu
bima yaliqu Allahu Azza wa Jalla. Kita membawakan perkara ni sebut sebagaimana yang Allah sebut, kita tak mau cerita lebih lanjut. Mata Allah ni macam mata kita ke, macam mata makhluk ke. Perkara ini merupakan perkara di luar kemampuan kita untuk mentafsirkannya. Wallahu alam. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan bincangkan lebih lanjut formula untuk menjadikan kita ahli Al-Quran. Kerana jaminan Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Al-Kalbi dalam kitab tafsirnya At-Tashil, menunjukkan ayat ke-17 menjadi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tahdid ibadihi, tahdid ala ibadihi, satu galakan tasji', memberi galakan kepada hamba-hamba yang beriman bahawa Al-Quran ni sebenarnya mudah untuk diamalkan. Kita kadang-kadang sibuk menghantar anak-anak untuk dikursuskan daripada musim cuti sekolah, kursus tahfiz Quran, kursus sembahyang dan sebagainya. Tapi ibu bapa sendiri sejauh mana konsentrasi mereka kepada pembacaan Al-Quran? Ini satu soalan. Kita akan bincangkan bagaimana kita nak jinakkan diri kita dengan Al-Quran. Mesti pandangan dikemukakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam buku beliau bertajuk Al-Bada'i', tentang satu kitab menceritakan tentang kehebatan-kehebatan Al-Quran, bagaimana nak mulakan semula dan bagaimana Al-Quran ini cukup berfungsi menyebabkan seorang sahabat yang sudah pun jadi kaki botol pada zaman Sayyidina Umar, seorang yang kuat minum arak, bila Sayyidina Umar hantar kepadanya bingkisan berisi ayat-ayat Quran daripada surah Ghafir. InsyaAllah kita akan bincang perkara ini, menyebabkan dia pasrah, menangis sehingga bertaubat kepada Allah SWT. Natijah daripada apa? Natijah daripada at-ta'amul ma'al Quran bihaqqin. Natijah daripada berurusan dengan Quran, memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dan inilah merupakan ultimate goal kita. Mudah-mudahan Allah berkati perjumpaan kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.